Okey, okey, okey. Baru dengar dengan clear. Dengar, dengar, dengar. Ah, Baru dengar. oke. Okey, eh? Right. Dari TV ini memang dah di mute. Diulas pasal malam ni Bank nak naikkan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat petang kepada semua rakan-rakan yang menonton siaran kita pada malam ini. Baiklah, pada hari ini kita akan ada tajuk yang agak hangat, iaitu isu semasa. Jadi bubar ke tak ni? Kan? Nampak simple tapi ialah kan, bersama-sama dengan saya juga ialah seorang tokoh aktivis masyarakat yang agak hebat, ya. Dahulunya terbuang, ya. Tapi itulah dia, ya. Kalau benih yang baik jatuh ke laut, dia jadi pulau, ya. Kalau jatuh dalam hutan, dia ni jadi gorila. Kan? Kan? Jadinya itulah dia. Datuk Lokman Adam, ya. Terima kasih kepada Datuk Lokman bersama-sama kita pada hari ini. Alhamdulillah dapat kita berjumpa pada hari ini, ya, dalam sesi live kita. Tajuk kita pada hari ini itulah dia, ya. Jadi bubar ke tidak ni, kan? Sebab apa, kalau kita tengok pada beberapa tempoh kebelakangan ni, masing-masing semuanya tengah sibuk untuk nak tarik tali, ada yang apa, pusing cerita situ sana sini, kan? Jadinya apa, sebelum kita nak bercerita lebih panjang ni, ya, macam mana Datuk sekarang? Berniaga okey dah Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berniaga sate ni macam biasalah. Macam biasalah, kan? Bila Datuk Seri Ismail Sabri luluskan Citra, 4 bulan tu, 4 bulan kesan tu, dia Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, kan? Sepatutnya masa itulah diambil ketika mana mood rakyat tengah bagus, Ya. kuasa membeli rakyat tengah tinggi, Ya, kan? betul. Ketika itulah patutnya diambil masa yang sesuai untuk dibubarkan parlimen. Apatah lagi kita baru menang di Johor. Ya, betul. Dan sebelum tu di Melaka, kan? Semua feel good factor tu dah cantik. Dah cantik sangat dah. Sekarang ni dari segi kalau tengok restoran pun merudum. Merudum pula. Merudum. Jadi saya beralih kepada aktiviti-aktiviti perniagaan lain yang bak kata orang tu tidak melibatkan kekuatan kuasa membeli rakyat di domestik. Itu. Kita buat sedikit cryptocurrency, kita buat sikit forex, kan, komoditi. Kita tengoklah. Kalau kita dah tahu harga minyak makin lama makin naik, kan? Kita beli minyak. Kita beli minyak, kan? Kita beli minyak. Tapi sekarang minyak harga tengah turun. Dah 90 lebih dah ni. Emas pun turun harga juga. So Bitcoin pun turun kalau harga kita, juga. Bitcoin pun turun harga. Kalau kita beli Bitcoin, kita simpan, Itu untung. Kalau kita beli Bitcoin, kita simpan, tak berapa nak untung. Jadi kita kena trading pairing. Maknanya BTC USD. So kalau BTC USD, kita tahu yang Bitcoin akan jatuh, kan? Kita sell lah dulu. Itu kelebihan dia. Itulah dia. Bila kita pairing, kita boleh sell dulu, kita beli kemudian. Okey. Kita still boleh buat duit. Okey, baiklah, ya. Sebelum kita, itu baru pengenalan awal lah. Kan? Okey, baiklah, ya. Untuk seterusnya, kita cuba tengok video dulu. Okey. Kita cuba tengok video, komen dari lepas tu lah, ya. Kita tengok dulu video, bingkisan apa yang ada daripada kita punya kawan-kawan kita ni, kan. Okey, Tok. Earphone tu. Kita live ni dekat Rakyat.my. Rakyat.my. Tak ada apa. Ya, bukannya domain. Facebook. Oh, Facebook. Facebook Rakyat. Facebook Rakyat.my. Tak ada? Tak keluar? Kita juga Mengenai ada perjanjian bertulis dengan Ismail Sabri Yaakob mengenai siapa yang patut menjadi timbalan Perdana Menteri. Perkara itu didedahkan Ketua Penerangan PN dan Bersatu Wan Saiful Wanjan dalam temu bual bersama Free Malaysia Today. Wan Saiful berkata, isu jawatan timbalan Perdana Menteri bukan perkara baru kerana perjanjian itu telah ditandatangani sebelum Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Ismail tidak melantik seorang timbalan selepas beliau menjadi Perdana Menteri Ogos lalu, sebaliknya mempunyai 4 orang menteri kanan. Sabtu lalu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mendedahkan beliau telah bertemu Ismail
di mana pelantikan kabinet termasuk jawatan timbalan Perdana Menteri dibincangkan. Dalam pada itu, Wan Saiful berkata, Bersatu akan menunggu dan melihat sama ada Ismail Sabri akan menunaikan janjinya. Tambahnya, terdapat beberapa pelantikan kerajaan daripada Bersatu dan PAS yang tidak dikekalkan dalam pentadbiran Ismail Sabri. Okey, baiklah Datuk. Ya. Itu dia videonya. Dia katakan bahawa Tan Sri Muhyiddin ni sedang menuntut jawatan timbalan Perdana Menteri untuk Bersatu. Ya. Tan Sri Muhyiddin tengah menuntut jawatan pada Bersatu, dan ceritanya dah ada persetujuan bertulis kan. Di samping tu juga ada apa lagi? Ada macam-macam lah lagi yang dia minta kan, selain daripada kursi menteri apa semuanya kan. Jadinya apa komen daripada Datuk? Komen saya mudah saja. Bila mana ke bawah duli tuanku menitahkan kepada ahli-ahli parlimen ini untuk mereka membuat keputusan. Ada surat yang baru-baru ni diviralkan. Dinyatakan dengan jelas ialah sokongan yang hendak diberikan kepada Perdana Menteri yang ke-9 mestilah sokongan tanpa syarat. Jadi kalau ada perjanjian bertulis yang di dalamnya mengandungi syarat-syarat, maknanya Muhyiddin dan Datuk Seri Ismail Sabri telah pun derhaka kepada titah tuanku. Wah, jangan bawa main. Jangan bawa main. Maknanya telah derhaka kepada Titah tuanku. Jadi kita kena fahamlah, dalam keadaan hari ini rakyat berhadapan dengan masalah inflasi, rakyat berhadapan dengan soal kenaikan harga barang yang melampau. Kita tak salahkan kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri semata. Kita tak boleh nak salahkan dia semata. Kerana ada banyak punca kenaikan ini bukan hanya soal domestik, ianya juga melibatkan sebab daripada luar. Antara sebab daripada luar boleh kita katakan peranan perang di Ukraine dan Rusia juga memainkan peranan. Akibat daripada peperangan ini, kita mempunyai masalah bekalan gandum, kita mempunyai masalah bekalan petroleum dan diesel, kan? Harga minyak dunia naik lebih daripada jangkauan, walaupun turun sikit sekarang ni, tapi still turun banyak, still naik banyak. Lepas tu ada juga benda-benda yang merupakan masalah domestik, contohnya kita nak buat projek pembangunan, kita tak boleh pinjam macam dulu. Kita masih ada shilling yang sihat. Sekarang ni shilling zaman Datuk Seri Najib tak sampai 55%. Kan? Walaupun ketika beliau pencen ataupun beliau melepaskan jawatan Perdana Menteri tu, suku pertama tahun 2018 tu kita punya kadar hutang negara cuma lebih kurang 48% berbanding dengan GDP kita, kan? Kalau 2017 pun kita punya hutang masih dalam keadaan yang sangat sihat, 50.8%. Tapi bila diserahkan kepada Pakatan Harapan, hutang kita meningkat, kan? Tuan Dr. Mahathir kita tahu apa yang dia buat, dia pergi pinjam dengan yen, dengan Jepun, dia terbitkan bond, lepas tu dia pergi pinjam, dia terbitkan Samurai bond, dia terbitkan Panda bond dengan China. Dan akhirnya disambung pula dengan kerajaan Muhyiddin Yassin. 600 bilion dibelanjakan dalam tempoh darurat. Maka hutang kita bertambah berlipat kali ganda. Hari ini kita nak berhutang dah tak boleh. Sebab shilling kita ni dah 2 kali. Kita tukar shilling kita tu, kita naikkan lagi. So, lagi banyak kita berhutang, maka kita punya credit rating dah jatuh, kan? Akibat daripada credit rating jatuh, kita nak berhutang pun kita kena bayar interest rate yang tinggi, kan? Jadi dah tak jadi satu option yang baik. Dan ini menyebabkan kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri mewarisi sebuah kerajaan yang cukup sukar untuk dijaga sebenarnya, untuk dipulihkan. Proses nak memulihkan ni saya rasa memakan berbelas tahun. Punca kerosakan yang dibawa oleh kerajaan Pakatan Harapan dan kerajaan Muhyiddin Yassin ni, berbelas tahun belum tentu kita boleh recover. Namun sekiranya pilihan raya dapat diadakan segera, setidak-tidaknya satu perkara baik akan mula berlaku
iaitu pelabur akan mempunyai keyakinan untuk kembali melabur di Malaysia. Kita kena sedar bahawa akibat daripada kejatuhan nilai ringgit, akibat daripada 2016, kita tahu Trump telah pun menjanjikan kalau dia menang, dia akan naikkan interest rate Amerika. Kita lihat pelabur pada ketika itu pun dah mula, pelabur Amerika yang simpan duit di Malaysia, mereka mula jual ringgit, beli balik US dollar, bawa balik ke negara mereka. Dan bila Kerajaan Pakatan Harapan memerintah, ketika itu banyak perjanjian-perjanjian kerajaan terdahulu tidak tidak di-honor ataupun mereka batalkan perjanjian itu. Mereka tamatkan kontrak. Ini memberikan kesan yang sangat besar. Bukan hanya menyebabkan syarikat-syarikat daripada negeri China, kerajaan China marah dengan kita. Tetapi ianya menyebabkan orang takut nak berniaga di Malaysia. Terutamanya kalau tahu bahawa kerajaan tu dalam dia ada geng Pakatan Harapan, dan Perikatan Nasional pun rata-rata di dalam tu juga ada geng Pakatan Harapan. Kerajaan Malaysia, keluarga Malaysia ni pun ada dalamnya Kerajaan Pakatan Harapan. Itu sebab Dato' Seri Ismail Sabri sebenarnya tidak ada banyak pilihan. Pilihan terbaik masa sekarang ialah adakan pilihan raya segera, serahkan kembali mandat itu kepada rakyat untuk memilih kerajaan mana yang patut diberikan mandat untuk memerintah negara. Dan saya yakin kalau diadakan pilihan raya dalam masa terdekat ni, Barisan Nasional mampu memberikan saingan yang hebat. Kalau bulan 3 yang lepas, sangat hebat. Saya boleh jamin boleh menang besar. Kalau sebelum bulan 3 tahun lepas. Tapi selepas bulan 3, sekarang dah masuk bulan 7, saya yakin masih lagi boleh menang. Tetapi kalau dah pergi sampai bulan 9 ke atas, masuk saja bulan 10, dia akan jadi 50-50. Dan kalau dia buat seperti mana yang bisikan-bisikan syaitan daripada orang keliling Perdana Menteri ni, yang meminta supaya pilihan raya ni dibuat selepas Julai tahun depan, saya hampir pasti, sebab pada ketika itu sudah berlaku stagflation ataupun stagnant inflation, di mana ekonomi akan stagnan, kadar inflasi pun akan kekal teruk. Bukan hanya di Malaysia, satu dunia akan merasanya. Jadi keadaan akan menjadi semakin parah. Jadi dalam masa yang terdekat ni, sekiranya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, manalah tahu dia dapat ilham balik dari Turki ni, tak balik rumah dulu, dia terus bubarkan parlimen. Katakan kita boleh adakan pilihan raya paling lewat pun bulan 9. Maka kita akan ada nafas baru untuk kerajaan ni. Sebelum ekonomi dunia menjadi lebih parah menjelang Julai tahun depan, pelabur-pelabur akan berpindah untuk melabur di dalam negara kita. Sebuah negara membangun yang mereka lihat ada potensi, terencat sekejap akibat daripada pengambilan kuasa di tangan Pakatan Harapan. Tetapi Malaysia adalah sebuah negara yang penuh dengan potensi. Jadi kalau pelabur-pelabur ni kembali ke dalam negara kita, kita akan ada kenaikan ringgit. Sebab mereka masuk, mereka akan bawa currency negara mereka, kena tukar, convert ke Malaysian ringgit. Ia akan create demand, dan bila demand lebih daripada supply, maka ringgit akan naik. Dia akan naik balik. Ringgit akan naik, kesan dia besar. Kesan dia sangat besar. Kalau sebelum ni kita nak buat, contohnya nak ayam. Mana ada orang ayam, kebanyakannya kita punya ayam tempatan ni sebenarnya, macam yang Amat Berhormat Perdana Menteri cakap, lebih daripada 113%. Kita boleh ekspor ke luar negara. Lebih daripada mencukupi domestik. Tapi kena ingat, dedak ayam kita masih import. Betul? Makanan-makanan, keperluan-keperluan lain masih import. Lagi import. Barang-barang daripada luar, automatik semua mahal. Betul? Bila mata wang kita Meningkat. mahal. Mahal. Dia menjurus ke arah, kalau tak ada apa-apa perubahan, tidak ada langkah-langkah strategik yang diambil untuk mengatasi masalah ni, dia akan pergi sampai ke 1 US dollar bersama dengan RM5. Jadi kalau kita boleh kukuhkan
barang import akan jadi murah, barang yang daripada China yang murah pun akan jadi lagi murah. Lagi murah. Kan? Dan kena ingat, untuk menghasilkan produk tempatan, tak kira lah kita nak manufacture barang elektronik ke ataupun macam-macam, termasuklah penternakan, pemakanan dan sebagainya, jagung dan apa semua, ianya akan ada juga elemen daripada luar. Maknanya, untuk melengkapkan proses penyediaan sesuatu barang, ada juga elemen-elemen atau komponen daripada luar. So, ianya akan banyak membantu dalam mengatasi masalah inflasi. Dan bila kita punya foreign direct investment masuk, kilang dibuka, peluang pekerjaan akan jadi lebih baik. Kalau syarikat-syarikat kereta yang sebelum ni tak lari, macam Tesla lari pergi ke Indonesia dan sebagainya, mereka akan berada di sini. Hyundai, kalau tak lari ke Indonesia, mereka akan berada di sini. Semua peluang-peluang hilang akibat daripada pengambilan kuasa daripada tangan Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan dan kemudiannya Perikatan Nasional. Jadi, suka tak suka, kita kena terima hakikat. Formula paling baik sekali ialah pilihan raya disegerakan supaya ada gambaran bahawa kita ada sebuah kerajaan yang stabil, kukuh, yang mampu untuk meyakinkan pelabur kembali ke negara kita. Ini mukadimah je lah. Ini mukadimah, itu mukadimah. Itu jawab soalan pertama lah tu. Isu pertama lah tu kan. Okey. Kalau kita lihat balik ya. Dalam masa sekarang ni pun bank telah pun membuat reaksi awal. Ya. Fed ejaculate dengan menaikkan kadar bunga. Ya, naik 25 poin lagi. Jadi 2.25%. Kalau katakan beli kereta pun dah 7-8% dah sekarang. Saya bukan nak kata nak mempelekeh kan. Tetapi inilah antara perkara-perkara yang dibuat oleh Anwar Ibrahim yang menjahanamkan ekonomi Malaysia tahun 1997-1998. Sebab mereka ikut apa yang dicadangkan oleh IMF. Kan? Dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan yang begitu tenat sekarang ni, sewajarnya kita galakkan rakyat negara ni berbelanja. Kan? Dan kita kurangkan interest rate. Betul. Bila kurang interest rate, orang tak takut nak berbelanja, orang tak takut nak spend credit card. Betul. Kan? Dan orang takkan simpan duit. Bila kita naikkan interest rate, orang daripada berbelanja yang menyebabkan mereka kena bayar interest, credit card dan sebagainya, mereka akan menggunakan kaedah mereka simpan duit. Lebih baik tabung duit, letak dalam fixed deposit. Kan? Dan ini akan menyebabkan tidak ada kecairan di pasaran. Maknanya orang tak ada duit nak beli, orang tak belanja. Bila orang tak belanja, apa akan jadi dengan peniaga-peniaga kita? Yang peniaga akan melingkup. Peniaga-peniaga akan lingkup, peniaga-peniaga akan tutup kedai. Bila tutup kedai, maka kadar pengangguran akan meningkat. Kan? Kuasa membeli pengguna akan menurun. Kan? Dan dalam masa yang sama, ianya akan menguncupkan kita punya prestasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita akan lebih parah daripada sebelum ni. Jadi bagi saya, sepatutnya hari ini, mereka kena buat reverse. Bukan hanya interest rate ini perlu dikurangkan untuk galakkan orang berbelanja, untuk galakkan orang berani untuk spend. Ianya akan menggalakkan pembelian kereta, akan menggalakkan pembelian rumah. Sekarang orang takut dah. Betul. Nak beli kereta takut, nak beli rumah takut. So kalau semua orang takut, orang tak berbelanja, ekonomi akan menjadi lebih parah. Sepatutnya bukan setakat reverse bab tu je. Contohnya macam kita tahu semua sekarang sedang tenat. Kalau nak suruh bank-bank ni bagi moratorium lagi 6 bulan, mau bank-bank ni maki kita. Betul? Betul tak? Jadi apa salahnya dalam keadaan hari ni kita ubah non-performing loan daripada 6 bulan, 3 bulan, sekarang ni 3 bulan, kita kembalikan sebelum Anwar mengubah menjadi 3 bulan, kembali kepada 6 bulan. Tak perlu lama. Jadikan ianya untuk tempoh setahun. Maknanya setahun ni, kembalikan interest rate, rendahkan untuk tempoh 1 tahun, kemudian non-performing loan, tukar daripada 3 bulan dah ambil tindakan undang-undang, tukar kepada 6 bulan. Bagi
tempoh bernafas kepada kawan-kawan peniaga-peniaga kita ni. Termasuk rakyat. Rakyat pun terkesan banyak. Kalau misalnya dalam tempoh kegawatan hari ini, dengan kenaikan kadar inflasi dan sebagainya, saya yakin jumlah orang yang akan bankrupt dalam tempoh 6 bulan yang akan datang ni sudah pasti akan meningkat dengan banyak sekali. Itu yang kita tengok abah kau ni boleh mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa jumlah orang miskin meningkat dengan cukup tinggi. Dia tak tahu bahawa dialah penyumbang kepada peningkatan kemiskinan negara ni. Dialah penyumbang kepada lebih 50,000 kontraktor Melayu gulung tikar. Dia jugalah penyumbang kepada kilang-kilang banyak ditutup sepanjang tempoh PKP. Banyak lagi lah sumbangan. Itu sebab hari ni saya macam nak ketawa bila dengar kenyataan yang dikeluarkan oleh calon menteri. Wan Saiful Wajad. Itu yang bukan main bodeknya presiden dia kan. Dia lupa bahawa presiden dia inilah yang sebenarnya menyumbang kepada kehancuran negara dan tak ada jasa pada negara ni. Dia duk persoalkan apa jasa Datuk Zahid. Sebenarnya kalau nak kira jasa Datuk Zahid tu lagi banyak daripada apa jasa yang dia dah curahkan sepanjang tempoh lebih kurang 18 bulan dia jadi Perdana Menteri. Kurang-kurang banyak. Contohnya macam kalau sebelum ni kita berhadapan dengan masalah dengan bila kita hapuskan ISA umpamanya, kita silap kita telah menghapuskan apa yang dipanggil sebagai ordinan darurat. Kita tak ada lagi boleh tangkap orang yang sebelum ni ada senjata, dia ni pengedar senjata, tapi bila tangkap senjata tak ada kat tangan dia. Dulu kita ada ordinan darurat, pengedar dadah kan. Bila kita tangkap tak pernah ada dadah kat tangan dia, tapi dia ni lah bapak kepada segala tokat kan. So kurang-kurang Datuk Zahid di bawah beliau POKA dapat diwujudkan. Kemudian kita lihat program pembangunan untuk banduan-banduan. Banduan-banduan ini melalui proses apa yang dipanggil sebagai prabebas, di mana diterapkan didikan agama, persediaan untuk mereka mencuburi kehidupan selepas dibebaskan daripada menjadi banduan. Banyak lagi lah peluang-peluang yang boleh mereka gunakan, ada kemahiran hidup dan sebagainya. So banyak benda yang dia buat yang mungkin tak diceritakan. Hari ni saya sempat tadi pergi ke mahkamah. Rupa-rupanya sumbangan yang Datuk Seri Zahid terima ni banyak. Sumbangan yang diterima banyak digunakan untuk buat masjid, buat tahfiz seluruh dunia. Rumah anak yatim, macam-macam. Dan ada yang bagi sumbangan politik pada dia pun dia tak ambil. Maknanya dia terus masuk ke dalam tabung Yayasan Akabudi dan digunakan untuk kerja-kerja kebajikan. Kalau misalnya tak berlaku pendakwaan ni pun, saya rasa yalah macam Datuk Zahid selalu cakap, bila beri tangan kanan jangan sampai tangan kiri tahu. Tapi bila dia dah kena dakwa, orang tanya dia ini duit datang daripada mana, ini untuk apa semua, last sekali terbongkar. Rupa-rupanya banyak serata dunia jasa beliau untuk buat percetakan Al-Quran dan sebagainya. Banyak. Satu dunia tak ada. So kalau nak cerita bab jasa ni, saya rasa Wan Saiful ni kalau ia pun nak jadi menteri lah. dah rasa gunalah otak, panas, jangan cakap pakai kepala lutut. Dia dah rasa panas dah, rasa kematu dah. Dia rasa kematu. Sebenarnya dia dah terlalu bimbang bila mana Datuk Zahid membawa usul supaya ditangguhkan pemilihan. Dia dah nampak gelap masa depan bersatu. Harapan Wan Saiful ni ialah supaya calon mereka Semain Sabri ni calon bersatu lah senang cerita. Calon bersatu yang
yang calon yang direstui bersatu. Yang direstui oleh PAS untuk ambil alih kepimpinan UMNO. Tujuan dia tidak lain tidak bukan ialah supaya boleh mengubah keputusan Perhimpunan Agung 2020 yang tidak mahu UMNO bekerjasama dengan Bersatu. Tak mahu UMNO bekerjasama dengan PAS, dengan DAP, PAS tak ada. Dengan Anwar, dengan DAP, dengan PAN. No Anwar, no DAP, no Bersatu. So dia nak ubah benda ni. Dia nak ubah mengharapkan bila Dato' Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, dia boleh yakinkan perwakilan untuk Perhimpunan Agung akan datang supaya tukar benda ni. Kembali kepada bekerjasama dengan Bersatu, bekerjasama dengan PAS, mungkin dengan menggunakan slogan untuk ukhuwah Islamiah ke ataupun untuk penyatuan ummah dan sebagainya. Bila dia membuli kita, bila dia mendera kita, dia tahan duit kita, dia nak penjarakan pemimpin kita, tak ada pula dia cerita pasal penyatuan ummah. Demi untuk menyatukan ummah, demi untuk menyatukan umat Islam, kita penjarakan dia orang ni. Walaupun dua orang ini telah memaafkan Muhyiddin, mengampunkan mereka atas apa yang mereka buat, menikam belakang UMNO, mengkhianati perjuangan UMNO, jatuhkan UMNO dengan bekerjasama dengan DAP. Kita angkat dia pula menjadi Perdana Menteri. Ketika itu tak ada pula Wan Saiful Wan Jan beritahu dengan presiden dia, kita tak sepatutnya buat UMNO macam ni, tak sepatut bully UMNO, tak sepatut tahan duit UMNO. Tak ada pula. Tak ada buat. Dia kata bahawa sebenarnya Muhyiddin Yassin lah punca kenapa UMNO retaliate. UMNO hilang kepercayaan kepada Bersatu. Sepatutnya dia cakap macam tu. Tapi lah, kalau dia cakap macam tu, memang alamat dia takkan jadi menteri lah. Jadi menteri lah. Betul tak? Jadi hari ni, bila Datuk Seri Zahid membawa supaya usul dipinda pemilihan UMNO itu selepas, dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya. Mereka nampak peluang Ismail Sabri dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya macam Anwar Musa, macam Tajuddin Rahman, Syamuddin Tun Hussein, Khairi Jamaluddin, peluang orang ni semua nak ambil alih parti sebelum pilihan raya malam. Jadi ini menyebabkan mereka cukup gelabah, dan hari ini mereka cuba nak menyegerakan supaya kes Datuk Zahid, kes Datuk Najib cepat selesai dan disqualify daripada bertanding. Baik tu. Ya. Kita ada satu soalan ni lah ya. Kalau katakan mereka nak cepatkan untuk pemilihan parti kita, parti UMNO ni lah ya. Dan mereka menggunakan ROS untuk menyatakan bahawa keputusan yang dibuat pada PAU 2020 dia sambung lagi dengan kita punya EGM lagi kan ya, adalah tidak sah dan tidak menyebelahi UMNO. Sebenarnya maka kita kena akan buat pemilihan dalam tempoh 14 hari. Ya. Apa consequences? Apa akan berlaku selepas itu? Sebenarnya begini. Kalau kita tengok, untuk buat pemilihan dalam tempoh 14 hari memang tak masuk akal. Sebab kita kena faham, jika kita kena buat pemilihan, kita kena mulakan dengan mesyuarat cawangan. Betul? Mesyuarat cawangan pun memakan masa kurang-kurang sebulan. Campur dengan notis 14 hari, daripada tempoh 14 hari itu, dah jadi 2 bulan. 2 bulan, betul? Betul tak? Maknanya kalau 16 saya bulan Julai, 16 bulan 9 baru selesai cawangan. Kemudian mungkin akan diberi notis bulan 10 kena buat mesyuarat di peringkat bahagian. Mesyuarat di peringkat bahagian itulah pemilihan di peringkat bahagian, dan juga sekali dengan pemilihan di peringkat pusat. Bagi saya, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau dia orang buat macam tu pun, walaupun keadaan kelang kabut, UMNO still boleh buat. Tetapi ahli akaumbi ni bukan bodoh. Ahli akaumbi ni semua kita dah train supaya dia orang faham undang-undang. Kalau
Kalau misalnya NGO buat pindaan perlembagaan, memang ROS yang putuskan. Betul. Tetapi ini parti UMNO. Ada lebih 3.7 juta ahli. Sekarang tak tahu dah, dah lebih 4.2 ke. Jumlah yang ramai begini, ROS tak buat keputusan bersendirian. Dia proses. Mula-mula, dia dah mula reject. Patutnya hanya dengan keputusan PAU 2021 memadai. Tapi dia kata nak buat pindaan mesti dibuat dengan melakukan EGM. Itu sebab kita buat EGM. Sebab Ismail Sabri kata kena buat EGM. Maka kita buat EGM. Ikut kehendak dia. Tapi kalau kita dah fulfill semua requirement ROS, dah ikut kehendak dia buat EGM, ROS dah tak ada apa alasan nak tolak. ROS pun tak berani buat keputusan. Sebab dia tahu intention Perdana Menteri ialah supaya apa dia panggil? Pindaan ini tidak berlaku. Sebab kalau pindaan ini berlaku, peluang Ismail Sabri nak jadi Presiden UMNO sebelum pilihan raya terpadam. Kan? Jadi apa yang dia buat ialah ROS akan submit kepada penasihat undang-undang Kementerian Dalam Negeri. Penasihat undang-undang selepas proses, dia pun tak akan buat keputusan. Dia bagi kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri, dalam keadaan kita pun tahu, dia pun kalau boleh nak masuk UMNO. Kan? Takkan dia nak cari pasal buat keputusan yang akan menyebabkan Perdana Menteri marah kat dia. Kalau dia luluskan, lagilah Perdana Menteri mengamuk. Betul. Maka dia pun akan submit kepada Perdana Menteri untuk tindakan Perdana Menteri. Jadi sebenarnya 16 hari bulan ini, Ismail Sabri mengarahkan ROS untuk buat keputusan dan ROS menunggu Perdana Menteri buat keputusan. Kalau orang tak faham bahasa, dalam arahan yang mudah, Ismail Sabri menunggu PM membuat keputusan. Yang ini. Ismail Sabri menunggu PM. Ismail Sabri menunggu PM buat keputusan. Okey. Agak saya bacaan saya ada dua perkara akan berlaku berdasarkan maklumat dalaman yang saya terima. Pertama, dia akan tolak. Tapi kalau bunyi tolak ni, pilihan raya pemilihan parti, orang akan kata apa guna kita angkat Ismail Sabri sebagai Presiden UMNO? Engkau jadi Perdana Menteri pun kau tak boleh selesaikan masalah pindaan perlembagaan UMNO. Betul tak? Betul. Jadi apa dia akan buat? Ada kemungkinan pertama tolak, pilihan kedua dia luluskan. Tapi ROS kata pindaan ini hanya boleh berkuat kuasa pemilihan akan datang. Sekarang kena ikut dulu sebelum 29 Disember 2022. Sebab dah pakai yang 18 bulan. Sebab ini yang tulis ni Kamaruzaman Yaakob, abang kepada Ismail Sabri. Ni yang cerdiknya kan. Buat macam mana? Dia orang ni belajar daripada Universiti Melaya kan. So daripada situ kita dah boleh bayangkan. Kita dah boleh bayangkan apa yang bakal dihadapi oleh UMNO. UMNO berhadapan dengan rintangan yang besar. Kita boleh lawan musuh, senang. Lawan Mahathir, senang. Lawan Muhyiddin, lagilah senang. Betul tak? Betul. Sekali tekan butang je. Tekan butang dikaji je, selesai masalah. Tapi nak lawan musuh dalam selimut ni yang payah. Nak lawan Presiden UMNO. Nak lawan orang yang berada di dalam UMNO. Menteri mewakili UMNO. Yang ini yang menyebabkan akar umbi ni berbelah bagi. Ada yang sokong sana, ada yang sokong sini. Tapi saya yakin yang berbelah bagi ni lebih kepada kepala-kepala. Ketua-ketua bahagian, mungkin ketua-ketua wanita pemuda. Kepala-kepala saja. Yang mana mereka ni mungkin ada yang dah dapat menteri, ada yang dapat timbalan menteri, ada yang dapat GLC, ada dapat LO, ada yang dapat LO ataupun dah dapat minit. Ada yang dah dapat envelope, kan? Ada yang dapat gaji bulan-bulan, kan? So kita kena faham.
tapi jangan bimbang. Akar umbi tetap konsisten, mereka tidak mengubah keputusan berdasarkan benda-benda dunia yang ditawarkan kepada mereka. Saya yakin benda ni. Jadi itu sebabnya saya merasakan kalau misalnya berlakulah benda ni, maknanya Perdana Menteri Malaysia telah mengkhianati apa yang beliau sendiri persetujui di 6 peringkat. Ya. Beliau telah bersetuju dalam mesyuarat top 5 untuk adakan pilihan raya tahun ni. Pemilihan kemudian beliau setuju. Dalam mesyuarat jawatan kuasa Biro Politik Parti, beliau bersetuju. Dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang beliau hadir, beliau bersetuju. Dah bersetuju. Dalam Perhimpunan Agung UMNO 2021, beliau bersetuju. Dalam Perhimpunan Agung Khas 2022, beliau bersetuju. Bangun lagi. Depan Konvensyen Barisan Nasional sempena ulang tahun 48, beliau bersetuju. 6 peringkat. Depan 6 peringkat. 6 peringkat depan. 6 peringkat beliau dah setuju. Bila RS akhirnya benda tu ada atas mejanya, dia tak bersetuju. Dia tak nak ikut. Jadi wajar parti mengambil tindakan disiplin. Kalau boleh bagi peluang untuk dia menjadi Perdana Menteri tanpa parti. Kena tegas. Kena tegas. Saya menentang kerjasama dengan Mahathir saja. Saya dipecat pada parti. Tak melalui Biro Disiplin. Tak melalui Biro Disiplin. Tak ada masalah. Saya redha. Ya. Sebab apa yang saya buat tu yang saya yakin benar. Memang bahaya kalau kita kerjasama dengan Mahathir ni. Betul. Nasib baik kita tak kerjasama dengan Mahathir. Baru kerjasama dengan boneka Mahathir pun hancur parti. Rosak parti. Cuba bayangkan kalau Februari 2020 Kita kerjasama dengan Mahathir. kita tak jadi kerjasama dengan Mahathir, kita adakan pilihan raya pada ketika itu. UMNO dan PAS dah berjaya bersama dengan BN. 2/3 majoriti. Kita boleh menang besar. Tapi itulah Tapi selepas kerjasama dengan Muhyiddin, hancur lebur. Betul tak? betul? Baiklah ya. Okey, jap. Sambil-sambil ni kita nak bagi tahulah ya, kalau katakan ada soalan-soalan yang nak dikemukakan kepada Datuk Lokman ya, boleh tolong WhatsApp, boleh tolong perkenalkan diri sikit dan juga bagi tahu apa soalannya. Di talian 011395939915. Saya ulangi sekali lagi, 011395939915. Nombor ada tertera dekat paparan skrin anda. Okey. Dan juga kita akan buka soalan dan juga kami akan selepas itu ya, kalau katakan soalan anda terpilih untuk diutarakan, maka kami akan menghubungi anda menerusi video call. Menerusi video call ya, yang mana kita akan terus menerima video call anda ya. Kalau katakan nak tidur ke apa ke, segar-segarlah sikit muka, sebab kita akan menelpon anda yang akan memberi soalan. Anda tanya sendiri kepada Datuk Lokman ya, apakah soalan-soalan yang mana anda akan ajukan. Dan kita akan jangka kita akan buka soalan tu dalam lebih kurang pukul 10 malam lah. 1 jam. Tengoklah berapa banyak soalan yang ada masuk ya. Jadinya sekarang ni kalau nak diceritakan lebih hangatnya lagi lah kan ya. Selain daripada kuasa, ada tak perkara-perkara lain yang menjadi sebagai suatu motif kepada Perdana Menteri untuk tidak membubarkan parlimen ini segera? Selain daripada kuasa. Saya nampak satu saja. Satu saja. Matlamat pertama ialah untuk beliau mendapat kepastian bahawa jawatan Perdana Menteri itu tidak akan berpindah ke tangan orang lain. Kalau setakat apa yang dijanjikan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO, mungkin Perdana Menteri sudah tidak mempercayai Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Kalau dia percaya dengan Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang telah menamakan diri beliau sebagai poster boy Barisan Nasional,
sepatutnya dia tak perlu bimbang. Tak perlulah dia suruh Tajuddin untuk mengeluarkan kenyataan mengatakan, oh ini semua sandiwara saja kan, tak boleh percaya apa semua. Betul tak? Maknanya dia tak percaya lah. Kalau dia percaya, dia tak adalah membiarkan Tajuddin, Anwar Musa, budak-budak dia untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang seolah-olah menggambarkan dia tak percaya dengan apa yang ditawarkan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Cuma bila dia nak drag pilihan raya ni, ini sebenarnya tujuan asal. Sebab dia tahu kalau drag pilihan raya, kita pun tahu selepas bulan 10 ni keadaan ekonomi akan menjadi semakin parah. Orang akan blame UMNO. Dan segala masalah yang beliau lakukan, tindakan polisi yang tak disenangi oleh rakyat, hari ni orang akan blame BN. Orang tak blame Bersatu. Ya, betul. Walaupun beliau mewarisi kerajaan Bersatu. Orang akan blame pada Barisan Nasional. Ya, betul. Jadi, sekiranya prestasi BN itu buruk, maknanya BN tak boleh memerintah secara bersendirian. Ya. Maka itulah peluang untuk beliau menjadi Perdana Menteri balik. Sebab BN terpaksa bergabung dengan PAS, bergabung dengan Bersatu untuk membentuk kerajaan. Bila kita terpaksa bergabung dengan Bersatu dan PAS mula, we are back to square one. Hanya orang yang direstui oleh PAS dan Bersatu yang akan boleh diangkat jadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri, pengurusi JLC dan sebagainya. So, dia akan jadi PM. Memang dia akan jadi PM. Walaupun dia tidak akan ada kuasa untuk memerintah mengikut acuan dia sendiri. Dia terpaksa memerintah menggunakan kuasa kerajaan hybrid. Kerajaan campuran. Kerajaan campuran. Jadi, kalau ini berlaku lah, boleh maaf lagi tau. Boleh maaf lagi. Tapi kalau cita-cita dia nak lanjutkan sampai habis penggal. Bila stagflation tu berlaku, saya yakin bukan setakat kita terpaksa bergabung. Saya yakin pada ketika itu, undi kerusi yang BN menang, campur dengan kerusi yang PAS menang, yang Bersatu menang pun tak cukup untuk bentuk kerajaan. Kalau ini berlaku. Kalau itu berlaku, memang tak Kalau cukup. ini berlaku. Jadi bagi saya simple lah. Kalau saya Perdana Menteri, saya akan fikir sama ada saya nak mati disanjung oleh rakyat atau saya nak mati dalam keadaan hina. Dulu orang boleh kata punca BN jatuh sebab Najib. Dulu orang boleh kata punca BN jatuh sebab 1MDB. Dulu orang boleh kata punca BN jatuh sebab GST. Hari ini kita tengok Datuk Najib adalah antara tokoh politik yang sangat popular. Orang rindu zaman Najib. Rakyat di Akaumbi sayang dengan Datuk Seri Najib. Kan? Kalau kepimpinan yang ada kepentingan ni tak sayang dengan Datuk Najib tu, kita faham. Kalau Datuk Seri Najib balik semula, sudah pastilah orang yang sebelum ni mengata dia macam KJ, Johari, Gani dan sebagainya, semua akan panas punggung, tak tentu pasal. Betul tak? Betul. Ini realiti. Jadi kita boleh faham. Tapi kita kena ingat satu. Hari ni kalau misalnya Ismail Sabri ikut kehendak Akaumbi, dia bubarkan parlimen bila balik pada Turki ni, kita buat pilihan raya bulan 9, kita menang, kita memerintah, silat-silat akhir bulan dia boleh kembali menjadi Perdana Menteri. Ya, betul. Tak mustahil. Dia bukan saya lagi, saya rasa itulah dia Perdana Menteri kita pun. Ya. Sebab segala-galanya bergantung ke atas ke bawah duli tuanku. Ya. Kita kena faham. Betul, Datuk Zahid boleh mencadangkan nama Datuk Seri Ismail Sabri. Macam di Johor, Datuk Zahid mencadangkan nama Hasni Muhammad. Tapi bila diangkat kepada ke bawah duli tuanku kata kenapa satu nama? Saya mau tiga nama. Betul tak? Betul. Maka bila diberikan 3 nama, tuanku memilih Yang Amat Berhormat On Hafiz sebagai
Menteri Besar yang baru. Jadi kita kena faham juga. Kalau hari ini beliau sanggup melihat BN gagal untuk mendapat kursi ataupun kemenangan mudah dan membentuk kerajaan secara bersendirian. Dia drag sampai tahun depan. BN punya prestasi buruk. Katakanlah kalau campur dengan PAS dengan Bersatu, kita masih boleh menang. Katakanlah, ya. Agak-agak kita lah tuanku yang di-Pertuan Agong ni tak boleh nilai ke? Perkara yang sama akan berlaku. Dia tak boleh nilai ke? Semata-mata kerana nak mempertahankan jawatan, sanggup melihat parti menjadi lemah, sanggup melihat peluang untuk memenangi lebih banyak kursi, tak dapat dicapai. Semata-mata hanya beberapa bulan lagi ditahan, dilengahkan pilihan raya. Belum tentu apa yang dicadangkan, dipersetujui oleh PAS, oleh Bersatu, calon itu yang akan diangkat oleh ke bawah oleh tuanku sebagai Perdana Menteri. Jangan lupa ni. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu boleh merancang, PAS boleh merancang, Bersatu boleh merancang. Semua boleh merancang. Semua orang boleh merancang. Ismail Sabri pun boleh merancang. Untuk mengekalkan kuasa. Tapi kalau Allah Ta'ala gerakkan ke bawah duli tuanku yang di-Pertuan Agong untuk pilih orang lain, Betul? dia nak cakap apa? Semua? Pada ketika itu dia akan di-blame, dipersalahkan kerana prestasi buruk Barisan Nasional. Dia akan turun dalam keadaan pemergian dia tu tidak ditangisi. Kita jadi orang politik ni, nak dapat duit banyak mana? Duit tak boleh pergi ke kubur. Betul? Betul? Setidak-tidaknya, kalaupun ada cita-cita, biarlah kita tanam cita-cita. Bila kita mati tu, rakyat sedih dengan kematian kita. Sedih kerana kita pergi. Sebab apa rakyat nak bersedih kita mati? Sebab kita ada banyak jasa. Bila kita ada kuasa tu, kita gunakan masa yang secukupnya tu untuk bantu rakyat seberapa banyak yang boleh. Untuk bantu pulihkan balik ekonomi. Ramai yang bankrupt ni, keluarkan mereka daripada kebankrapan. Betul? Dengan mewujudkan peluang untuk menjana pendapatan balik. Ini yang rakyat tunggu. Orang yang hilang pekerjaan akibat daripada zaman kegelapan Muhyiddin Yassin. Bila semua sektor ekonomi sebahagian besarnya ditutup. Yang essential services pun hanya mempunyai pendapatan 40%, 30% daripada normal. Siapa yang tak kena buang kerja? Siapa yang tak terpaksa? Majikan mana yang tak terpaksa untuk potong pekerja? Kilang Top Glove yang laku mungkin tak perlu potong pekerja, kena tambah pekerja. Tetapi ada banyak industri lain, bukan semua orang buat sarung tangan getah. Betul? Ini dia kena fikir. Bukan semua orang ada sarung tangan getah. Bukan semua orang nak pakai sarung tangan getah. Jadi kalau saya nak, kalau boleh saya mati dalam keadaan pertama sekali saya dah buat yang terbaik untuk agama saya. Kedua, kalau boleh bila saya mati saya dah buat yang terbaik untuk rakyat saya. Tak ada orang akan cakap ini dulu kita lantik Lokman ni makan gaji buta je. Macam mana hari ni kita sudah mula dengar ada duta tu makan gaji buta, ada pengurusi MPN makan gaji buta, ada orang kata setengah-setengah menteri makan gaji buta. Kita tak nak benda ni kita dengar. Itu sepatutnya ada dalam jiwa setiap ahli politik. Apa tujuan kuasa? Kalau setakat tujuan kuasa tu untuk jadi kaya, kau berhenti, kau meniaga. Betul? Rasulullah dah kata 9/10 sumber rezeki tu datangnya daripada perniagaan. Kau meniaga. Betul? Kau meniaga. Tapi kalau kita nak kuasa politik tu, biarlah kuasa politik tu untuk tujuan kebaikan. Membetulkan rule of the jungle yang hari ini berlaku di Malaysia, kembalikan menjadi rule of law.
Rapatkan jurang perbezaan antara miskin dengan kaya. Kecilkan jurang ataupun indeks Gini ni. Kita tak nak berlaku yang kaya semakin kaya, yang miskin apa kedana. Betul tak? Betul. Kita rapatkan. Naikkan peluang peningkatan pendapatan orang yang berpendapatan rendah, dan dalam masa yang sama kita tak korbankan peluang orang-orang berniaga ni untuk terus prosperous ataupun ekonomi dia bagus. Ini sepatutnya ada dalam jiwa ahli-ahli politik. Okey, baik. Ya. Okey, baiklah ya. Sekarang ni ya, kalau katakan kita lewatkan lagi pilihan raya, ya, apa peluang Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri? Semakin cerah. Semakin cerah. Sebab kita dah tahu trend ekonomi sekarang ni semakin lama semakin merudum. Hari ni kita tengok harga ayam pun orang salahkan Perdana Menteri. Padahal tak ada kena-mengena pun. Padahal yang buat salahnya tu Ronald Kennedy. Dah, dia sebenarnya kita kena faham antara punca apa? Soalan nombor 1. Oh, dah standby dah. Okay. Dah ada soalan. Dah ada soalan dah. Sebenarnya ada banyak punca tentang ayam, tentang minyak masak dan sebagainya. Kita tak boleh blame kerajaan 100%. Dia ada banyak sebab-sebab. Tetapi kita tak boleh nafikan bahawa macam mana Datuk Seri Ismail Sabri nak keluarkan Malaysia ni daripada kemelut inflasi ni dengan mudah. Tak mudah. Sebab kita pun tahu bahawa mereka yang terlibat di Kementerian KPDNKK daripada Bersatu. Mereka yang terlibat di MITI daripada Bersatu. Mereka yang menjaga pemulihan negara, Majlis Pemulihan Negara daripada Bersatu. Mereka yang jaga Kementerian Pertanian daripada Bersatu. Mereka yang menjaga perusahaan komoditi daripada Bersatu. Sekarang dah keluar pergi ke PKBM, Parti Bangsa Malaysia, PBM. So, macam mana kalau misalnya Datuk Seri Ismail Sabri berjaya, maka ianya akan menguntungkan Barisan Nasional. Ianya akan merugikan PPBM, Perikatan Nasional. Jadi mereka akan cuba untuk sabotaj. Ini masalahnya bila kita berpakat dengan musuh-musuh politik kita. Kita tidur satu bantal tapi mimpi lain-lain. Itu sebab kita kena keluar daripada pakatan songsang ni. Pakatan yang sudah pasti tidak akan membuahkan kebaikan. Kita kena ubah. Kita kena kembali menerajui kerajaan sebagai parti dominan. Sebagai parti dominan, betul. That's the only way. Tak ada lagi jalan kaedah kedua, ketiga dan sebagainya. Sama juga kalau kita kerjasama dengan DAP. Kalau kita kerjasama dengan PAN atau kerjasama dengan Anwar, benda yang sama akan berlaku. Jadi kalau katakan perkara-perkara ni semuanya berlaku, maka kita sekarang ni cuma ada satu jalan sajalah. Bubar segera. Bubar segera sekarang. Untuk memastikan BN boleh mendapat majoriti mudah dan boleh membentuk sebuah kerajaan yang stabil yang diyakini oleh pelabur. Okey, baiklah ya. Ya. Itu dia cerita ni. Okey, jadi kita sekarang ni akan membuka kepada soalan-soalan daripada penonton-penonton di rumah. Ya, kepada anda-anda yang mana ingin tanyakan soalan kepada kami, anda boleh tanyakan soalan dan hantarkan memperkenalkan diri sendiri dan juga soalan anda kepada nombor 0113959315. Itu pilihan kami. Anda kenalkan diri sikit dan juga letakkan, dan kami akan hubungi anda untuk anda bertanyakan soalan. Baiklah ya, Encik Syar'i daripada Pagoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Encik Syar'i. Apa soalannya Encik Syar'i? Encik Syar'i, apa soalannya Encik Syar'i? Soalan. Soalannya Encik Syar'i. Ada apa-apa soalan? Terus dia tanya je. Dia tak dengar tu. Tanya. Ada pemanggil lain? Audio rating. Dia tak dengar.
Dia bukan tak dengar, dia tengok je. Dia tengok je. Ada penanya tu. Ha. Okey, Cik Syarif, apa khabar? Cakap je soalan je. Cakap soalan. Cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tok. Apa khabar? Sihat Sihat, Jadi alhamdulillah. saya memang setuju sangatlah kalau kita melihat kepada keadaan semasa sekarang ini, keperluan kita untuk mengadakan pilihan raya. Tapi dalam erti kata kita nak menuntut juga untuk dibubarkan parlimen ini. Kesediaan UMNO itu sendirilah. Saya melihat mungkin kebanyakan kawasan-kawasan parlimen ni masih lagi seolah-olah ketua-ketua bahagian kita sebahagian besarnya saya nampak masih lagi macam tidak bersedia bagaimana untuk memenangi hati pengundi-pengundi baharu ni, terutamanya ramai lagi ni pengundi-pengundi baharu kita setengah kawasan yang berlipat kali ganda. Jadi adakah kita bersedia ke arah itu sendiri? Okey. Itu saja Cik Syarif. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Ya, Tok. Kalau nak kira dari segi sedia, maknanya sama ada kita ni sudah bersedia ataupun tidak untuk berhadapan dengan pilihan raya, berhadapan dengan pilihan raya. Saya nak beritahu, Barisan Nasional boleh dikatakan kita tak pernah sekalipun betul-betul bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya. Tak pernah. Saya antara agensi yang terlibat dalam proses bak kata orang tu, salah satu daripada agensi yang terlibat dalam proses untuk memastikan kemenangan Barisan Nasional dalam setiap kali pilihan raya. Kerjaannya memerintah, government of the day. Jasa lah dulu, dulu jasa, sekarang dipanggil Jacob. Kita tak pernah bersedia. Tetapi berbanding dengan orang lain, BN pasti jauh lebih bersedia sebab kita sudah ada organisasi yang tersusun. Kita sudah ada organisasi yang tersusun. Jadi dari segi kesediaan jentera dalam bila-bila masa BN akan jauh ke hadapan. BN akan jauh ke hadapan. Itu sebab kita lihat di pilihan raya di negeri Melaka, to create level playing fields, untuk pastikan bahawa Perikatan Nasional boleh setara dengan BN. Maka kita tengok SOP yang ditetapkan oleh Kari Jamaluddin pada ketika itu menyebabkan jentera BN ada pun tak guna. Tak boleh berkempen, itu tak boleh, ni tak boleh. Jadi ada level playing field. Itu yang Perikatan dapat 2 kursi tu. Betul? Maknanya dalam keadaan kita ni jentera tak boleh pakai pun kita masih menang. Jadi orang hanya menang 2 kursi. 2 kursi. Okey. Itu pertama, Kedua, kita menang tak semestinya kerana kita bersedia. Jentera kita bersedia. Tidak semestinya. Di Melaka, di Johor, salah satu punca kita menang bukan pasal kita hebat sangat pun. Bukan pasal UMNO kuat pun. Tapi kerana musuh kita berpecah belah. Jadi hari ini kita tengok sudah ada idea membentuk kemah besar. Dan bila idea membentuk kemah besar ini dilakukan oleh Muhyiddin Yassin, dia pergi berjumpa dengan Anthony Loke. Anthony Loke tak bersedia untuk bekerjasama dengan dia. Dia pergi berjumpa dengan Anwar Ibrahim. Dia boleh beritahu pula Anwar, kau dah banyak kali dah, kau dah duduk sebagai Prime Minister in waiting. Dah lebih 20 tahun, orang tak nak kau jadi Perdana Menteri. Kau bagilah peluang aku jadi Perdana Menteri. Padahal sepatutnya kau dah berhasil jadi Perdana Menteri. Bagilah Anwar pula peluang jadi Perdana Menteri. So, Anwar dengan Muhyiddin ni takkan pergi ke mana? Sebab dua-dua nak jadi Perdana Menteri. Dan kita ada seorang lagi watak yang dah 2 kali jadi Perdana Menteri. Hari ini sudah kata kalau tidak ada calon, saya mungkin terpaksa bertanding sekali lagi dalam pilihan raya umum ke-15. Terpaksa nak jadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Kita ingat dia nak surrender pada anak dia. Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap apa.
Ada 3 masalah kali. gangguan interrupted. Ha? Okey. Internet laju okey. Ha. Ini menyebabkan kita boleh dapat gambaran yang jelas. Takkanlah Perdana Menteri tak nampak lagi. Itulah dia ceritanya. Musuh kita sedang kucak-kacir. Orang yang dah berpakat sekarang ni, bersatu pun sudah berbincang dengan musuh. Kalau Dan tak, mereka ni, Mahathir sendiri kata, saya takkan bagi, saya takkan sokong kalau kemah besar tu lead by Anwar ataupun lead by Muhyiddin. ya. Maknanya saya hanya akan sokong kalau I'm the leader of that coalition. Dia adalah pemimpin. Dia lah pemimpin kemah besar tu. Jadi dalam erti kata lain, memang dia orang ni akan terus bertelagak. Inilah masa yang paling sesuai. Tapi kalau kita bagi masa pada dia orang, anything can happen. Betul? Macam-macam boleh berlaku. Sebab politik ni tidak ada apa yang mustahil. Tak mustahil kalau tiba-tiba Noraini bisik dekat telinga Muhyiddin, cukuplah tu bang. Apa lagi nak? Apa lagi yang kita tak cukup? Kan? Yalah. Kalau Puan Sri Noraini bisik kat telinga Muhyiddin, last sekali Muhyiddin kata, tak apalah, janji, jangan sampai Zahid ni jadi Perdana Menteri. Jangan sampai Najib ni jadi Perdana Menteri. Kan? Kau orang lead lah. Tiba-tiba Muhyiddin setuju Anwar jadi Perdana Menteri. Dia pun dulu budak Anwar. Dulu, betul? Kan? Tim awasan. Mahathir pula, bila tengok kita ni makin lama makin kuat, dia dah mula berpeluh dah. Mungkin aku selamat, tak sempat dipenjarakan. Tapi apa akan jadi pada anak aku? Mirzan, apa akan jadi pada anak aku? Mukris. Apa akan jadi pada Mauzani? Apa akan jadi pada anak kesayangan dia, Marina? Belum tentu selamat. Belum tentu lagi. Otak dia dia fikir BN ni akan zalim macam mana dia. Kita akan mengamalkan politik balas dendam macam dia. Faham tak? Yalah, betul? Tiba-tiba Mahathir pun kata, tak apalah Anwar. Kan? Kau pun dah tunggu lama kan? Tunggu lama. Okey lah, kau lah lead. Ya. Apa jadi kalau berlakunya pertandingan 1 lawan 1, musuh-musuh politik kita ni bergabung, kan? Mereka lawan dengan kita. Belum tentu kita boleh menang mudah. Apatah lagi, kalau misalnya pada ketika itu, ada desakan, sehinggakan Presiden tak boleh memilih orang yang betul-betul loyal pada parti. Contohnya, Sembroh. Kan? Kalau tak letak Isyamuddin, contohnya, mungkin kita kalah kursi ni. Kalau letak Isyamuddin, mungkin selepas pilihan raya, kalau kita Tak dapat jadi kerajaan. tak dapat jadi kerajaan, kita boleh hilang kursi ni, dia lompat. Yalah. Betul tak? Betul. Tapi kalau kita dapat jadi kerajaan, mungkin dia akan stay. Presiden kena fikir benda ni semua. Betul? Jadi last kali ada kemungkinan besar, terpaksa juga bagi dia jadi ahli parlimen Sembroh. So benda ni semua, benda ni semua, kita kena faham. Kita kena faham. Kita tak akan bersedia, tetapi BN tetap yang paling bersedia. Dan sekarang ini, poin saya kedua, tidak semestinya kita menang kerana kita kuat. Kerana kalau musuh kucak-kacir juga, kita boleh menang. Kita boleh menang juga. Dan yang ketiga, yang selalu Ismail Sabri bercakap dengan ketua-ketua bahagian ni, kau nak bertanding pilihan raya ni, kau dah ada duit? Itu je soalan dia. Itu je soalan dia. Itu je soalan dia. Kau nak bertanding pilihan raya ni, kau dah ada duit? Dia tanya dengan ini je jawapan dia. Tapi kalau nak ikutkan, Betul. Memang dia diberikan tugas untuk mencari duit bagi pilihan raya. betul? Kan? Dia cakap belum cukup. Siapa yang mengukur sama ada duit tu dah cukup ke belum? Siapa jadi tukang kira? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Dan kalau saya bukanlah tak pernah bekerja dengan Perdana Menteri. Saya pernah menjadi pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Saya tahulah sedikit sebanyak macam mana Perdana Menteri bekerja. Ahli perniagaan pun kalau nak bagi sumbangan, dia akan tunggu parlimen dibubarkan. Betul? Betul tak? Betul? Kalau dia bagi sekarang, sedangkan body language
Perdana Menteri. Orang-orang kalau tak kata body language Perdana Menteri pun kadang-kadang flip flop. Sekejap kata takkan tangguh walaupun sesaat, sekejap kata belum sesuai. Kat Jepun kata tak sesuai lagi, sekejap kata belum cukup duit. Benda ni semua sampai kepada orang-orang yang nak bagi duit. Mereka menilai. Lepas tu body language orang keliling Perdana Menteri. Seolah-olah macam pilihan raya itu akan berlaku tahun depan. Kalaulah dia tahu pilihan raya nak berlaku tahun depan, hanya ahli-ahli perniagaan bodoh saja yang akan bagi duit pada Perdana Menteri sekarang. Kecuali kalau dia bagi duit untuk dapatkan projek, lain cerita. Tapi kalau political donation untuk pilihan raya, mereka akan bagi bila parlimen dah dibubarkan. Kalau indikasi menunjukkan masih jauh. Nak mampus kalau dia bagi sekarang. Bagi sekarang, bulan 10 minta lagi. Bulan 1 minta Bulan lagi. 1 minta lagi. Bulan 3 minta lagi. Nampak tak? Itulah dia. Kalau misalnya Perdana Menteri rasa tugas cari dana ni tugas yang berat, maka tarik diri daripada menjadi poster boy. Bagi laluan pada Datuk Zahid. Datuk Zahid boleh tahu macam mana cara nak cari dana. Kalau tak boleh Datuk Zahid, Datuk Najib lagi tahu macam mana nak cari dana. Betul? Apa masalah? Dan kena faham, semua benda perlukan duit. Tetapi duit bukan penentu segala-galanya. Kita tengok kawasan kampung yang hanya ada 7 keluarga pun ada signage besar poster Muhyiddin Yassin di Johor. Kita tengok duit di sana dicampak macam sampah syarab. Poster-poster melambak, kenderaan-kenderaan truk dan sebagainya yang menelan belanja beratus juta ni dibelanjakan oleh Perikatan Nasional. Berapa kursi dia menang? 3 butir. 3 butir. 3 butir. Kerana tak nak malu di negeri Johor kelahiran dia, dia belanjakan sebahagian besar daripada duit yang dia dah simpan untuk pilihan raya umum ke-15. Last kali dapat 3 butir, UMNO menang 40 kursi. 40 kursi. UMNO ada duit? Tak ada. Aku sendiri pasang poster. Aku masa tu balik jalan kampung pasang poster bisa Itu sebab betul. Betul. Memang betul. Semua benda perlukan duit, tetapi duit bukan penentu segala-galanya. Percayalah. Ahli-ahli perniagaan yang hari ni dah nak mati ni, kalau dia terpaksa pinjam duit nak pastikan BN menang, mereka akan pinjam duit bantu calon-calon Barisan Nasional kerana yang menyebabkan mereka lingkup ialah Kerajaan Pakatan Harapan. Betul. Yang menyebabkan mereka punya kilang tak boleh beroperasi kerana Kerajaan Perikatan Nasional. Mereka tak nak dua, baik Pakatan Harapan, baik Perikatan Nasional daripada memerintah negara dalam pilihan raya umum ke-15. Itu sebab parti kena firm. Kalau Perdana Menteri lari daripada perjanjian, tak nak ikut kehendak parti, tak nak ikut keputusan-keputusan yang dia dah persetujui di 6 peringkat, pecat daripada jadi ahli. Pecat. Dia jadi Perdana Menteri tanpa parti. Barulah dia tak berebut nak bertanding Presiden UMNO. Dah tak ada parti. Dah tak ada parti. Jadi kita boleh fokus menjadi pembangkang yang berkesan. Betul? Kita boleh bagi nasihat pada Ismail Sabri daripada luar. Apa yang dia patut buat untuk kukuhkan ekonomi. Kalau dia tak nak dengar, kita balut. Macam mana kita balut Mahathir, macam mana kita balut Muhyiddin. Kita bagi cadangan-cadangan macam mana nak betulkan ekonomi, kau tak nak buat. Kau punya masalah. Betul tak? Betul? Kita jadi pembangkang yang berkesan. Bukan lama pun. Habis kuat pun, lagi setahun je dia ada. 4 tahun, kita boleh keluar masuk mahkamah, masuk lock up, apa semua. Tak ada masalah. Apalah sangat 1 tahun lagi. Jadi pembangkang. No problem.
Ada setengah cakap, oh kalau kita jadi pembangkang, habislah kita. Dia orang usung kita pergi ke penjara, pergi lokap. Selama hari ni dia orang tak usung kita ke? Ha? Buku sama. Sekarang ni, Ismail Sabri dia jadi Perdana Menteri. Ya. Ada keadilan untuk Presiden UMNO? Tak Tak ada. ada. Tak ada. Ada keadilan untuk Dato' Seri Najib? Tak ada. Tak ada. Bukti baru, terang, jelas, Nazlan. Orang yang jatuh hukum 12 bulan penjara, 210 juta denda. Orang ni rupa-rupanya terlibat sebagai company secretary Maybank, sebagai general counsel Maybank, sebagai head of legal and corporate affairs Maybank, yang terlibat mencadangkan penubuhan SRC. Dan dia jadi hakim SRC. Tak ke lawak bodoh ni? Dan dia boleh kata Nazlan punya kes ni lebih kepada kes 1MDB. Padahal dia mencadangkan penubuhan SRC dan dia menjadi hakim kes SRC. Ya. Orang dia sendiri, Raja Petra, mengesahkan Nazlan terima 2 juta daripada Jolo. SPRM dah siasat, kertas siasatan dah selesai, dah bagi pada Peguam Negara. Ada Perdana Menteri kita buat apa-apa? Minta supaya bekas Perdana Menteri diberikan keadilan. Tak ada. Tak ada. Gilek. Kita lihat bila Presiden UMNO menerima dana daripada UKSB, ianya dianggap sebagai rasuah. Sedangkan ianya dana politik. Betul tak? Betul. Tapi bila Muhyiddin terima, bila KJ terima, bila siapa lagi? Isyamuddin terima, Dari Sami siapa Abdal terima, lepas tu siapa nama? Anifah Ahmad terima, belum lagi yang lain-lain ni. Ada ramai lagi ni sebenarnya, kan? Ada ramai lagi. Datuk Ramesh Rao. Ramesh Rao. Sabar jap. Belum ada ni. Ada ramai lagi ni. Ada ramai lagi ni yang bakal disebut, kan? Kita bagi sikit-sikit, kan? Itu dianggap sebagai political donation. Macam mana negara kita ni ada 2 set undang-undang. Bila orang UMNO yang tidak mau tunduk kepada Mahathir dan Muhyiddin, donation yang dia terima ianya dianggap rasuah. Bila orang-orang Muhyiddin sendiri dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya, ianya dianggap sebagai political donation. Adilkah ini? Tolong beritahu dengan Tan Sri Idrus Harun, macam mana dia nak jawab pada rakyat? Rakyat bukan bodoh. Betul? Rakyat membaca benda ni setiap hari. Sekarang maklumat di hujung jari. This is 2022. Kita bukan lagi tahun 1999. Itu ceritanya. Kan? 1999, baru ada satu website Maha Zalim pun undi Melayu dah ke laut. Sehingga Mahathir terpaksa buat gerrymandering. Buat persepadanan semula untuk menguntungkan dia. Kawasan-kawasan Melayu macam Shah Alam, yang dulu ada 86% Melayu, dimasukkannya kawasan India dan China, Berkeley dan sebagainya, sehingga tinggal 68%. 2004, memang ianya berhasil. Kita menang besar 2004. Tapi apa jadi pada 2008? Setengah kita hilang. Kawasan Majena, bila yang bukan Melayu ini sudah mendapat Anwar Ibrahim. Ya. Sudah ada orang Melayu yang boleh memimpin mereka untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Kita lihat pada ketika itu, mereka berubah haluan. Mereka menyokong pembangkang. Apa jadi? Strategi Mahathir, gerrymandering ini telah mendatangkan musibah kepada Barisan Nasional. Ini apa yang berlaku? Ramai orang mungkin tak nampak benda ni. Ya. Tapi inilah apa yang berlaku. Itulah apa yang berlaku. Okey, baiklah ya. Kita akan menghubungi Datuk Ramesh Rao. Datuk Sri Ramesh Rao ni. Untuk soalan kedua kita. Dan kita tanya daripada dia. Hello. Salam Hello, Datuk Ramesh. Saudaraku, Datuk Lokman Adam. Yes. Okey, soalan saya, andai kata Pak Long tak bubar parlimen, wajarkah dibuat rompakan kabinet? Minta pandangan brotherku, pejuang yang setia, pejuang yang ku hormati. Aku salute sama you, brother. Okay, thank you. Okay, thank you Kita komen. Ramesh. Okay, right. Pertama sekali Ramesh,
rombakan kabinet ni kuasa Perdana Menteri. Kuasa Perdana Menteri. Jadi, bukan kalau dia tak nak bubar parlimen, bukan kalau dia tak nak bubar parlimen, wajar dia adakan rombakan kabinet. Sebenarnya terbalik. Kalau dia buat rombakan kabinet, maknanya dia memang tak nak bubar parlimen. Maknanya dia menipu di 6 peringkat yang saya sebutkan tadi. Sebab kalau dia rombak kabinet sekarang, dia lantik timbalan Perdana Menteri daripada Bersatu. Dia lantik 2 orang lagi menteri daripada Bersatu. Ini menunjukkan bahawa beliau mahukan sokongan daripada Muhyiddin. Beliau mahukan sokongan daripada PAS untuk kekal berkuasa sehingga tahun depan. Sehingga tamat tempoh penggal pilihan raya. Ini very clear indication. If this happen, UMNO should sack Ismail Sabri. Jangan bazir masa dah. Jangan bazir masa. Itulah apa realiti yang sebenar. Maknanya, dia menipu kita selama hari. Dia kata dia tak akan tangguh walaupun 1 saat. Rupa-rupanya dia siap buat rombakan kabinet nak yakinkan musuh-musuh politik kita ni untuk terus menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi apa yang UMNO patut buat? We should disassociate ourselves from this government. Maknanya UMNO tak boleh menjadi sebahagian daripada kerajaan Ismail Sabri lagi. Biarlah dia ikut nasihat Perdana Menteri lama. Kita pun bukan tak tahu dia mengikut nasihat Tuan Dr. Mahathir. Pertemuan di Jepun itu bukan hanya pertemuan yang koinsiden. Hanya orang yang tak berapa cerdik je yang akan percaya bahawa pertemuan itu ialah pertemuan yang tidak dirancang. Pertemuan tak sengaja. Orang bodoh mungkin boleh percaya benda ni. Kita pun tahu Mahathir memberikan nasihat kepada beliau daripada masa ke semasa. Kalau nasihat daripada besi buruk macam ni beliau pakai, kita ucap dia good luck. Good luck lah. Good luck. Good luck. Kita tengok apa jadi pada Anwar Ibrahim. Kita tengok apa jadi pada Muhyiddin. Kalau dia masih lagi ikut telunjuk Mahathir, maka we wish him good luck. We wish him good luck. Jadi, apa yang UMNO perlu buat, kita disassociate ourselves daripada kerajaan ini. Kita jadi pembangkang balik pun tak apa. Kalau misalnya mereka berdegil, mereka lengahkan lagi pilihan raya, biar dia. Biar dia bentuk kerajaan macam mana yang dicadangkan oleh Tuan Dr. Mahathir, kerajaan yang terdiri daripada ahli parlimen. Memang betul lah ahli parlimen ni yang akan sebab DAP tak nak pilihan raya. Dia orang tahu dia orang akan hilang banyak kursi. PKR tak nak pilihan raya. Dia orang tahu dia orang akan hilang banyak kursi. PAN juga tak nak pilihan raya. Bersatu lagi tak nak pilihan raya. Pejuang lagi tak nak pilihan raya. Moda pun tak nak pilihan raya. PAS pun kalau boleh Tak nak pilihan raya. tak nak pilihan raya. Tapi bila dia tengok harga barang ni, dia dah mula terkesan juga. Orang dah mula marah dia. Dia pun dah nampak perlu pilihan raya segera sebelum lebih parah. Itu yang tengok Haji Hadi pun statement dia dah buat U-turn dah. Betul tak? Betul. Jadi kalau Ismail Sabri dan kawan-kawan yang sewaktu dengannya, Ismail Sabri, Anwar Musa, Hishamuddin Tun Hussein, apa lagi? Syahidan Kasim, Tajuddin Rahman, KJ. Kalau dia orang ni nak meneruskan kerajaan ni, biar dia teruskan. Biar kita teruskan, kita bagi time frame. 1 minggu selepas Julai, kalau mereka ni still tak berubah, ambil tindakan disiplin, biar dia bukan jadi ahli UMNO lagi. Jadi kita akan ada kerajaan yang Perdana Menterinya tak ada parti. Biarkan tu. Tak ada masalah. Sebab nak jadi kerajaan, tak semestinya kena ada parti. Calon bebas macam Ibrahim Ali dulu pun boleh jadi. Kalau misalnya 111 orang nak dia menjadi Perdana Menteri, campur dia seorang, ada simple majority 112,
dia boleh jadi Perdana Menteri. Jadi Ismail Sabri, dia memang takut menjadi Perdana Menteri yang paling pendek dalam sejarah. Itu sebab dia cuba nak drag. Kita faham benda ni. Ini naluri manusia, dia tak nak prestasi dia paling buruk. Okey, kita faham. Kan? Tapi dia boleh cipta satu rekod lagi. Iaitu Perdana Menteri yang merupakan ahli parlimen bebas yang pertama dalam sejarah negara. Belum ada. Belum ada. Belum Jadi ada bagi lagi, peluang. Bagi peluang. Kalau dia tak ikut kehendak parti, bagi peluang untuk jadi ahli parlimen Bebas. yang pertama menjadi Perdana Menteri. Hebat juga. Mungkin bila dia dapat dia boleh dimasukkan di dalam Guinness Book of Record ni, dia akan mempertimbangkan untuk bersara selepas tu. Manalah tahu, kan? Betul. Betul. Okey. Okey, baiklah. Kita ada soalan yang ketiga daripada Surveyor Muhammad Zaim, AJK Bahagian Pemuda, UMNO Subang. Oh, okey. Ada apa ya? Oh, dia Ada soalan. kata, mohon maaf, malam ni tak berkesempatan. Kesempatan. UMNO rugi jika tidak bersama PN pada PRU 15. UMNO. So, kita pun dah, macam Ya, kita cakap, betul tak? Betul tak? Ah, Sekejap. soalan dia. Mohon SR tu Datuk ulas. bukan Terima kasih. Surveyor, bukan. Saya rasa saya dah ulas lebih daripada ulas. Beliau meminta saya ulas kenyataan Anwar Musa yang mengatakan UMNO rugi jika tidak bersama dengan PN pada PRU ke-15. Sebenarnya Anwar Musa ni ialah calon timbalan presiden. Calon timbalan presiden. Calon timbalan presiden. Calon timbalan presiden, calon timbalan Perdana Menteri. Kalau Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Sebelum ni saya dengar nama Datuk Seri Mahathir Khalid sebagai calon timbalan presiden. Sekarang ni macam dah berubah. Kan? Jadi kalau Anwar Musa cakap macam ni dan dia adalah Menteri Kabinet di bawah kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Ismail Sabri pun tak pernah menasihati dia walaupun kita tahu bahawa kenyataan ini bercanggah dengan keputusan UMNO di 6 peringkat ni. 6 peringkat ni dah buat keputusan. BN go solo, no PN, no bersatu. Tapi dia masih lagi nak bawa kita kembali kepada bersatu. Jadi itulah saya cakap. Kalau kita tak pecat orang macam ni, maka dia akan mempengaruhi lebih ramai orang. Kita tengok Tun Dr. Mahathir. Bila dia mula menentang Datuk Seri Najib, ramai orang terpengaruh dengan dia, termasuk orang UMNO. Tetapi bila mana dia keluar daripada UMNO, orang UMNO tak ikut dia. Memang adalah segelintir orang yang ikut dia. Itu tak apa. Orang yang ada kepentingan, orang yang totok dengan dia, memang akan ikut dia. Betul tak? Sama juga dengan Ismail Sabri. Kalau dia tak mau dengar, tak mau ikut pendirian UMNO, pecat dia. Kita tengok berapa ramai yang akan ikut dia. Kalau Mahathir pun, begitu besar, nama yang hebat, 22 tahun jadi Perdana Menteri, bila dia tubuh parti, dia bertanding kursi paling banyak di kalangan Pakatan Harapan. Selepas PKR. Dia bertanding 55 kursi. Parti dia hanya memenangi 28% saja. Itu yang dia mendabik dada kata dia menang. Kepala otak dia. 13 kursi. Dia menang 13 kursi je. That is 28% from 55 seats. Hanya 28%. Kalau Ismail Sabri tidak bersama UMNO lagi, katalah dia ikut parti apa? Kuasa Rakyat. Kuasa Rakyat. Abang dia buat tu Ya. Kita boleh bayangkanlah berapa je yang dia dapat. Betul tak? Jadi silakan. Tak ada masalah. Setidak-tidaknya UMNO kena pastikan ahli UMNO tu akan disassociate themselves from geng-geng yang menjadi pembelot pengkhianat. Biarkan dia. Lepaskan dia. Jadi lepaskan dia pada Lepaskan dia, bagi dia peluang. Kalau dia tak ikut, tapi takkanlah Perdana Menteri tak ikut keputusan parti.
takkanlah Perdana Menteri tidak menunaikan janji dia untuk tidak melengahkan pilihan raya walaupun satu saat. Betul lah. Betul? Betul-betul? Yang saya cakap tu, kalau dia tak ikut. Kalau dia tak ikut Kalau tak lah. ikut, pecah. Habis cerita. Kalau dia ikut, kita Kalau dia ikut, kita support dia. Support dia. Apa masalah? kita pun tak ada masalah. Selagi dia masih meletakkan diri dia sebagai party man. Sebagai orang UMNO. Ya. Kalau dia masih lagi buat kerja sebagai orang UMNO, kita sokong dia. Tapi kalau dia buat kerja, dia ahli UMNO, dia Perdana Menteri daripada UMNO, dia ahli Parlimen daripada UMNO, tapi dia punya kiblat lebih kepada nak bekerjasama dengan PPBM, nak bekerjasama dengan PN, macam yang Anwar Musa ni cakap, Ya. maka kita kena bagi peluang untuk dia buat haluan dia sendiri. Kalau dah isteri kita dah tak nak dengan kita, kan? Kita lepaskan cara terbaik. Kita move on. Betul? Itu je. Itu saja. Kita move on. Kita move on Kita saja. move on. Jangan benarkan peristiwa kita nikah dengan PAS di Thailand. Belum sempat bawa balik sijil nikah Thailand tu untuk diregister di Malaysia, dia dah nikah dengan jantan lain. Ya. Lepas tu dapat sijil nikah Malaysia. Jangan sampai berulang. Pisah berbuang 2 kali. Cukuplah. Cukuplah ya. Ya. Okey, baiklah. Kita ada soalan yang keempat daripada Haji Kilan. Haji Kilau. Oh, ni Haji adik-beradik dengan Mak Kilau kan ni? Haji Kilau. Mana dia? Soalannya mana atas? Kenapa YB Ismail Sabri buat perjanjian dengan abah kau bersatu pasal jawatan TPM tanpa rujuk pada top 5 maupun akar umbi? Untuk makluman tuan-tuan, Datuk Seri Ismail Sabri dia melaporkan kepada Majlis Kerja Tertinggi UMNO tidak ada sebarang perjanjian. Jadi kita minta supaya abah kau ni buktikan. Kalau dia boleh buktikan ada perjanjian bertulis, baru kita boleh percaya. Itu yang sepatutnya. Ini mungkin fitnah yang cuba direka oleh Muhyiddin Yassin nak menunjukkan kepada orang UMNO bahawa naib Presiden UMNO menipu kepada Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Jadi kita mintalah Muhyiddin sebagai anak ulama kena buktikan bahawa dia betul anak ulama, bukan ular dalam semak. Yang pandai menipu dan mereka cerita. Buktikan. Kita nak tengok. Betul ke ada perjanjian? Sebab kalau betul ada perjanjian, ini mereka sudah mendahaka kepada titah Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agung. Ini baru betul dahaka kepada Agung. Bukan bila minta supaya Tajuddin tidak dilantik menjadi duta, itu dikatakan mendahaka kepada keputusan Yang Tuan Agung. Ini Tuan Agung pun belum sign. Betul? Okey. Silakan. Okey, ada soalan kedua kat sini. Saya sokong cadangan Datuk Luqman, bank harus naik non-performing loan daripada 3 bulan kepada 6 bulan. Yang terbaiknya 12 bulan. Bank-bank dah mula keluar surat tarik loan rumah-rumah dan kereta-kereta B40 dan BM40. Dan M40. Kementerian Keuangan dah sibuk nak bertanding di Selangor. Apa MOF buat? Itulah, kita harap apa yang dicadangkan tu mungkin boleh dipertimbangkan. Mungkin Anwar Musa sebagai kita tahu bahawa pengurusi MPN takkan ambil cadangan kita ni, kan? Jadi mungkin Anwar Musa boleh cadangkan benda ni di dalam kabinet sebab dia pengurusi jawatan kuasa jihad tangani inflasi. Itu mungkin boleh membantu. Tapi ceritanya sekarang ni pun kalau katakan kita nak meminjam, kita mungkin akan kena pinjam IMF selepas ni. Tak apalah, kita tengok dia orang macam Sebab mana. yalah, mana lagi nak cekau duit? Itu sebabnya bila ada kerajaan yang molek, kan? Kerajaan yang tahu macam mana nak diversify
our source of income. Macam mana nak mempelbagaikan sumber pendapatan. Ada setengah daripada kita ni termakan dengan fitnah. Ada setengah daripada kita ni termakan dengan janji-janji manis Pakatan Harapan. Akibatnya yang dikendung kececeran, yang dikejar tak dapat. Janji tak ditunaikan, lepas tu apa yang Datuk Seri Najib bagi dulu ditarik satu persatu. Sekarang ada peluang untuk betulkan keadaan. Jadi gunakan pilihan raya umum ke-15 ni, buat pilihan yang tepat. Pastikan BN menang 2/3. Kalau tak ada 2/3, kalau setakat 120 orang, kena ingat, PH bentuk kerajaan Pakatan Harapan 126 orang. Runtuh kerajaan ni. Maknanya, pastikan 148 ke atas. Supaya, kalaupun Muhyiddin yang banyak duit ini beli ahli parlimen kita 2-30 orang, kita tetap kekal menjadi kerajaan. Kena bersedia. Macam tu. Kena prepare daripada sekarang. Okey? Itulah dia. Ya. Okey, baiklah, masa pun sekarang ni dah menghampiri kepada jam 11 malam, ya. 10.40, jadinya kita dah bersiaran lebih kurang 1 jam 40 minit. Jadinya kita simpulkanlah daripada apa yang kita perbincangkan pada hari ini, iaitu yang pertamanya, ya, tidak boleh lambat lagi untuk kita bubarkan. Betul. Ya. Kita tak boleh nak katakan besok, lusa kalau boleh, ya, besok pagi-pagi sebelum subuh dah dikeluarkan pengisytiharan pembubaran tersebut. Kalau boleh, ya. Besok Bagi pagi peluang sebelum Perdana Menteri balik dari Turki dulu. tapi disebabkan dia masih Saya yakin di masih lagi Turki berada pun Turki. banyak ketua-ketua bahagian yang ikut dia, pengurusi pembuangan yang ikut dia akan memberikan nasihat yang sama kepada Perdana Menteri. Ya. Menteri Kewangan pun dah bagi nasihat kepada Perdana Menteri. Kalau Menteri Kewangan bagi nasihat pada Perdana Menteri dalam mesyuarat kabinet, Perdana Menteri masih teruskan juga nak buat pilihan raya tahun depan. Ya. Jadi kita biarkanlah dia gali kubur dia sendiri. Senang je. Kena ingat, kita, generasi kita ni masih ada peluang untuk membetulkan keadaan. Okey. Tetapi mungkin beliau punya masa tak berapa nak ada. Dalam keadaan kesihatan beliau, dalam keadaan usia beliau, kalau boleh, biarlah ada happy ending. Happy ending yang kita Bukan nak. dia yang happy. Ya, kita nak rakyat yang Kita happy. nak pastikan rakyat happy dengan pemerintahan beliau dan beliau disanjungi oleh rakyat. Itu yang penting. kita nak. Itu yang kita nak. Kita Kita- tak nak ada kita- Perdana Menteri yang dibenci Ya. sehingga ada rakyat satu hari nanti pergi ke makam pahlawan, kencing kat kuburan mana-mana pemimpin UMNO di makam pahlawan. Kita tak nak. Itulah dia kita nak. Saya pun kalau boleh, biarlah Mahathir ni kita tanam tempat lain, jangan di makam pahlawan. Takut itu dah ada tanda-tanda tu ada. Yalah. Kan? Tanda-tanda nak kena macam tu dah ada. Nasib baik dia bukan Perdana Menteri. Kalau itu hari dia mati ketika dia Perdana Menteri, Dekat makam pahlawan lah. macam-macam boleh berjadi. Macam-macam boleh jadi. Yalah. Okey? Okey, baiklah ya. Ya. Kita akhiri siaran kita untuk pada malam ini, ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Semoga semuanya mimpi-mimpi yang indah pada malam ini. Ya, insya-Allah besok pagi kita akan bangun pagi dalam keadaan yang segar dan juga gembira. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Bye.